Maksudnya daripada table ni kita terus dapat jawapan yang kita kehendaki. Okey. Itu perbezaan di antara penggunaan formula dengan penggunaan kaedah DI untuk penyelesaian integration by parts. Okey, yang contoh yang kedua, okey, di sini contoh yang kedua juga saya akan tunjukkan perbezaan di antara kaedah formula dengan kaedah DI method. Okey, di mana soalan diberi, fungsi diberikan kepada kita adalah x kuasa 2, okey, darab dengan e kuasa x. Okey, IBP kita guna IBP kaedah integration by part. Yang pertama ni dengan menggunakan kaedah formula. Formulanya adalah UV tolak kameran V du. Okey, menggunakan ILET tadi tu. Jadi U kita adalah X kuasa 2, algebra. Dengan eksponen kita akan pilih algebra untuk U dalam ILET, akronim ILET ingat ILET. Okey, algebra dengan eksponen. Jadi kita pilih algebra ni X kuasa 2 untuk U kita. Jadi kita akan differentiate du dx sama dengan 2x dan du kita adalah sama dengan 2x dx. Okey, du u. Ini nilai yang kita akan gunakan dalam formula tersebut. Dan seterusnya dv kita adalah e kuasa x dx dan kita akan kamirkan kedua-dua belahnya. Apabila kita buat kamiran kedua-dua belah, kita akan dapat kamiran dv dapat v. Okey, kamiran e kuasa x dapat e kuasa x. Kita ada nilai v, kita ada nilai dv. Dv kita tak guna nilai ni. So 3 nilai kita gunakan. 1, 2, 3. Okey, nilai tu kita akan masukkan dalam formula ini. Okey. Apabila kita masukkan ke dalam formula nilai u v du du. Okey. Okey, seterusnya kita masukkan ke dalam formula. Jadi uv kita masuk di sini. U kita adalah x kuasa 2 darab v kita adalah e kuasa x. Okey, tolak kamiran v du. V kita adalah e kuasa x darabkan du kita adalah 2x dx. Okey, dan kita akan darabkan. Okey, di sini ingat. Okey, di sini tak selesai lagi. E kuasa x dengan 2x ni masih tak selesai. Maksudnya kita kena buat satu pusingan lagi untuk IBP. Jadi kita akan buat IBP khas untuk dia sekali lagi. Jadi kita akan bermula dengan menentukan u kita. U untuk proses ini adalah 2x algebra kan. Say du dx kita sama dengan 2, du kita sama dengan 2 dx dan dv kita adalah e kuasa x dx. Okey, dan kita akan kamirkan kedua-dua belah. Okey, apabila kita kamirkan kedua-dua belah ini, kita kamirkan kedua-dua belah, kita akan dapat v kita sama dengan e kuasa x. Ini v sama dengan e kuasa x. Apabila kita kamirkan. Okey. Dan seterusnya kita akan masukkan nilai u, v dan du. Okey, nilai du. Okey. Masukkan ke dalam mana? Dalam formula ni. Jadi 2x darab e kuasa x tolak kamiran e kuasa x darab 2 dx. Apabila kita selesaikan, kita akan dapat kamirkan e kuasa x ni, 2 ni kita bawa ke hadapan, dia jadi 2 di sini. Okey. Dan kita selesaikan jadi 2x e kuasa x tolak 2 e kuasa x tambah c. Ini adalah nilai untuk kamiran ini. Jadi nilai ini nanti kita akan satukan dengan nilai ini. Okey, tolak itu kan. Tolak nilai ini. Okey. Dan penyelesaian kita adalah kamiran bagi x kuasa 2 e kuasa x dx sama dengan x kuasa 2 e kuasa x. Ini mana? Ini yang first tadi tu. Yang ni. Okey, ini. Okey. Tolak dengan nilai ini. Nilai yang kita peroleh ini. Okey, kena hati-hati. Tolak bracket. Bracket ni kena buat sebab di sini ada tanda negatif ni. Kalau kita tak buat, kita akan dapat jawapan yang salah. Sebab negatif ni kita akan darabkan dengan setiap komponen yang ada dalam bracket tersebut. Jadi kita akan dapat jawapan kita adalah x kuasa 2 e kuasa x tolak 2x e kuasa x tolak jadi positif ini tambah 2e kuasa x tambah c.
itu adalah final answer yang kita perolehi. Maksudnya kita kena lakukan 2 kali proses IBP sebab di peringkat yang pertama ni ada lagi yang tak selesai. Ini kalau nak factorize pun boleh lagi masuk keluarkan E kuasa X, dan cari nilai dia berapa di sini tambah C. Itu penggunaan formula untuk contoh yang kedua ini. Untuk contoh yang kedua ni juga saya akan tunjukkan penggunaan DI method, penyelesaian IBP dengan menggunakan DI method. Table ni saya akan gunakan table ni. Jadi D dan I ni penentuannya menggunakan akronim ILET. Jadi D saya adalah X kuasa 2, X kuasa 2. D E kuasa X tu nanti akan saya letakkan pada bahagian I, bahagian yang saya akan lakukan proses integration. Kita fokus kepada D ni dulu. Jadi X kuasa 2 ni sekiranya D adalah algebra, jadi kita kena differentiate dia sehingga selesai. Selesai tu mana? Sehingga dapat nilai kosong. Jadi differentiate X kuasa 2 dapat 2X, differentiate 2X dapat 2, dan differentiate 2 dapat kosong. Dapat kosong, kita akan berhenti di sini. Maksudnya sampai row yang 1, 2, 3, 4. Sampai row yang keempat ni lah. Proses integration pun sampai row yang keempat ni nanti. Jadi akan integrate E kuasa X. E kuasa X senang je integration dia. Jadi semua dapat E kuasa X. E kuasa X ni exponential function. Kena lihat balik integration of exponential function. Kamiran bagi fungsi eksponen. Dan pada bahagian positif negatif ni, tanda ni kita akan seperti biasa kita akan letakkan secara berselang-seli, bermula daripada positif, negatif, negatif. Begitu. Dan proses pendaraban nanti adalah secara bersilang ke bawah diagonal sampai yang 3 lah, sampai row yang terakhir tersebut. Di mana prosesnya nanti adalah ini yang pertama, proses pendaraban yang pertama, ini pendaraban yang kedua, ini proses pendaraban yang ketiga, sampai 3 lah, 3 part. Saya tandakan 1, 2, 3. Jadi apabila didarabkan, jadi maksudnya positif darab X kuasa 2 darab E kuasa X sama dengan berapa? Itu maksud dia. Dan seterusnya tolak negatif darab 2X, maksudnya negatif 2X darab E kuasa X, dan seterusnya. Cuba kita perhatikan solution dia. Jadi proses integration ni sama dengan ini jawapannya. Ini yang pertama. Maksudnya hasil pendarabannya kita akan dapat positif X kuasa 2 E X. Yang kedua ni adalah ini. Jadi negatif 2X E kuasa X. Dan yang ketiga ni adalah positif 2 E kuasa X. Di sini tambah C. Kalau nak factorize pun boleh E kuasa X ni kita bawa ke hadapan, factorize nya boleh juga. Jadi untuk penyelesaian soalan ini menggunakan DI method, maksudnya daripada table ni kita terus dapat jawapan yang kita kehendaki. Itu perbezaan di antara penggunaan formula dengan penggunaan kaedah DI untuk penyelesaian integration by parts. Terima kasih.